Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. I am Wan Harisun and I'm going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial contents. Hi everyone, so hari ni kita nak cuba menggunakan mic baru. Kita nak tengoklah ada perbezaan tak, sama ada lebih better daripada sebelum ni, which is tak guna mic pun, guna iPhone punya sound je, iPhone punya speaker je, audio iPhone je kan. Jadi sekarang kita guna mic, nak tahu lagi better ataupun tak. Korang boleh komen dekat ruangan komen kat bawah untuk bagi tahu sama ada sound kita better ke better tak guna mic. Okey, kita teruskan kepada topik hari ini. Topik hari ini ialah what to do during diploma or degree in university or college. Okey, so kita akan cakap tentang tu, okey? Okey, asal-asal saya nak letak saya punya mic ni dekat tudung tau. Ataupun dekat baju. Tapi rasa macam tak selesa. Rasa macam better pegang. So, saya pegang je lah. Tak jadi masalah. Okay? Okay, lepas tu, hari ni kita nak cakap tentang apa patut buat dekat universiti. Kenapa kita nak kena bercakap tentang benda ni? Sebabnya, bila kita masuk universiti ni adalah langkah pertama sebelum kita pergi ke alam pekerjaan. Lepas je kita tamat degree, ada yang nak apply master tu, boleh juga. Tapi ada juga yang akan apply pekerjaan kan. Semestinya ramai yang akan apply pekerjaan lah. Sebab normally after degree orang akan apply kerja terus. Jadi bila nak apply kerja, kita akan jadi fresh graduate. Bila jadi fresh graduate ni, pengalaman kita tak banyak. Kita belum pernah bekerja dalam bidang yang sebenar. Belum pernah bekerja di dunia sebenar. Jadi bila tak pernah bekerja di dunia sebenar, pengalaman kita secara tak langsung akan jadi sangat sikit. Tetapi ada cara untuk menambah pengalaman kita. Terutamanya dekat resume kita tu. Macam mana cara kita nak menambah pengalaman supaya kita ni nampak macam orang yang berpengalaman. Bukan saja nampak sebagai orang yang berpengalaman, tapi memang ada pengalaman dalam certain skill ataupun kemahiran. Jadi ini adalah salah satu langkah, which is gunakan waktu di universiti dengan sebaik mungkin. Macam mana caranya? Okay, stay tune. Yang pertama sekali, sebelum apa-apa, sebelum kita pergi ke tips-tips yang lain, yang pertama sekali kena ingat, bila kita masuk universiti, tu langkah pertama untuk kita dapat pergi ke pekerjaan yang kita mahukan. Tapi, kita kena pastikan kita kena belajar dengan bersungguh-sungguh. Bila masuk universiti tu, tanamkan niat untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Sebabnya bukan senang nak dapat masuk universiti ke, politeknik ke, nak masuk college ke, memang bukan senang. Benda ni bukan semua orang dapat peluang untuk sambung. Jadi bila dah dapat peluang tu, gunakan sebaik mungkin dan cuba untuk skor sehabis mungkin lah. Cuba belajar bersungguh-sungguh. Jangan sekadar melepaskan batuk di tangga. Sebabnya banyak lagi orang lain yang nak masuk universiti, nak masuk politeknik, nak masuk college tapi tak dapat. Tapi korang antara salah seorang yang sangat bertuah dan dapat peluang ni, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena hargai peluang ni dan cuba belajar bersungguh-sungguh. Cara untuk belajar bersungguh-sungguh tu, bila masuk semester pertama, pastikan korang dah tahu bagaimana cara belajar korang masing-masing. Sama ada korang ni jenis yang belajar waktu malam ke, belajar waktu pagi ke, morning person ke, night person ke. Kena biasakan diri dengan waktu belajar yang sesuai. Jadi kena pandai menilai diri. Which time is good for yourself. Jadi kena tahulah diri sendiri, kena pandai menilai diri. Nak tahu cara belajar yang mana yang terbaik untuk diri kita. Sama ada kita ni jenis yang menghafal ke, jenis yang memahami, jenis yang kena tengok situasi sebenar ke, yang jenis kena tengok contoh jawapan yang sebenar ke. Jadi cuba untuk ketahui cara belajar yang mana yang paling sesuai dengan kita pada semester pertama supaya next semester kita dah boleh gunakan tu untuk belajar. Jadi bila kita dah tahu cara terbaik untuk diri kita, secara automatik kita dapat outcome yang lebih better lah. Outcome yang lebih baik, hasil yang lebih baik. Yang pertama sekali, selepas yang pertama tadi, yang pertama sekali yang patut kita buat dekat universiti untuk menambahkan nilai dekat resume kita ataupun menambah pengalaman diri kita ialah biasanya kalau kita masuk universiti, kita akan ada satu subjek tambahan which is co-curriculum. Co-curriculum ni dia perlukan kita untuk masuk kelab, tak kisahlah kelab permainan sukan ke, contohnya kelab badminton ke, kelab archery ke. Kelab archery tu kelab memanah tu, kelab equine, kelab kuda, kelab kewartawanan, kelab fotografi dan sebagainya lah.
pelbagai jenis kelab yang merangkumi co-curriculum lah. Okey. Kan ada banyak jenis subjek tu. Jadi langkah pertama yang kita kena buat yang pertama sekali ialah untuk join mana-mana kelab tersebut. Dan yang paling penting join kelab yang boleh yang sesuai dengan minat korang, dan yang kedua yang boleh menambahkan pengalaman korang. Okey, jadi bila dah join kelab ni, untuk pengetahuan korang, kalau dekat universiti biasanya co-curriculum ni wajiblah untuk sertai. Jadi secara tak langsung nak tak nak kena masuk juga. Jadi bila dah masuk ni, gunakan peluang sebaik mungkin untuk sama ada pegang jawatan ke ataupun cari jawatan yang membolehkan korang untuk tambah skill. Contohnya jawatan contoh macam setiausaha ke. Bila jadi setiausaha biasanya kena tolong tulis surat ke. Bila tulis surat ni salah satu kemahiran yang kita ada ialah kemahiran menulis surat lah. Korang ingat senang ke nak tulis surat ni? Ada pelajar yang bila dah grad pun tak pandai lagi nak tulis surat. Contohnya surat rasmi ke, kan? Ada yang tak pandai pun nak buat surat. Tapi bila contoh dah ada kemahiran, dah belajar masa kat universiti, bila dah habis belajar senanglah nanti nak buat surat ke apa. Nampak je benda ni macam kemahiran yang kecil, tetapi kemahiran kecil ni lah yang nampak remeh tapi nanti yang korang akan kena gelak kalau korang tak pandai. Tu contoh Jadi tips yang pertama dekat universiti, korang perlulah join apa-apa kelab. Okey, maaf kepada semua, kita dah bertukar position sebabnya lighting dah macam makin kurang sebab nak hujan. Tapi tak apa kan, okey nampak kaki adik saya. Kaki dia tak boleh dialih guys sebabnya dia tengah tidur. Okay, tak apalah, kita teruskan. Okay. Yang kedua pula, kan tadi saya bercakap tentang subjek di universiti yang wajib. Yang tu untuk satu semester je tau. Satu semester ni mungkin dalam beberapa bulan je. Jadi lepas tu korang nak join apa pula? Untuk seterusnya pula, macam dekat selepas seterusnya, yang kedua, tips yang seterusnya, korang kena join kelab ataupun persatuan di universiti. Tak kisahlah kelab kebudayaan ke, MPP ke. MPP ni macam Majlis Persatuan Pelajar lah, Majlis Perwakilan Pelajar. Macam korang jadi pengawas sekolah kan, ada badan pengawas lah, badan pengawas contoh macam tu lah MPP ni. Okay, lepas tu korang boleh juga join persatuan kelab kuda ke. Macam kawan saya ada join kelab kuda kan, semua tu. Jadi korang kena juga berpersatuan ataupun berkelab lah. Bila korang masuk kelab ni, korang jangan meremehkan tau kelebihan masuk kelab atau persatuan ni, sebab dia boleh bantu kita untuk ada leadership. Leadership ni kepimpinan. Kepimpinan ni bukan senang tau, orang nak memimpin orang lain, macam nak guide orang lain supaya buat benda ni benda tu. Bila korang masuk company, ada banyak kemungkinan untuk korang ni jadi leaders kepada orang lain, dan leadership skills ni sangatlah penting. Saya bagi satu contoh macam diri saya. Masa saya tahun 1, saya masuk persatuan bawah fakulti, which is IRIS, Persatuan Hubungan Antarabangsa. Masa tu kita tahun 1 kan, jadi kita boleh bertanding untuk jadi exco, dan saya dapat exco publicity dan media dan publicity. Dan rakan sekerja saya ataupun partner exco saya tu ialah Tan Zong Sin. Bila saya dapat jawatan exco media dan publicity ni, kerja saya tak lain tak bukan kena handle social media, lepas tu kena buat posting Facebook, Instagram, lepas tu lagi saya kena buat poster, kena buat banner, kena buat banting. Jadi secara tak langsung saya dah dapat membentuk kemahiran dalam diri saya untuk video editing, poster editing, apa lagi, segala jenis editing yang melibatkan media tu memang kira macam pro lah sikit. Tak adalah pro sangat, tapi dah ada kemahiran tu. Bukan semua orang ada tau kemahiran ni. Dan kebanyakan syarikat zaman sekarang lah banyak yang cari contohnya content writer, content creator, yang cari social media admin, dia cari social media host, dia cari apa lagi? Marketing executive, dan skill-skill yang saya cakap tadi berguna di masa hadapan bila nak apply jawatan-jawatan seperti ini. Contohnya, okay? Okay, seterusnya pula, yang ketiga, bila dekat universiti, cuba perbanyakkan penulisan ilmiah ataupun paper writing lah, academic paper writing. Contohnya banyakkan masuk conference. Conference ni macam persidangan di mana kita kena tulis bahan ilmiah lah, research, kajian kita. Bila tulis paper, buat kajian ni, dia salah satu punca, dia dapat membantu kita untuk terbitkan something by our own.
Maksudnya kita dapat keluarkan benda yang betul-betul daripada kita sendiri, originally from kita. Contoh macam saya pernah masuk persidangan kita panggil FISIP Ideas Matters, FISIP Ideas Matter dekat Indonesia, dan saya ada present satu paper tu pasal mental health issue disebabkan oleh cyber impact lah. Jadi bila dah present paper tu siap dapat publish lagi dalam sebuah buku. Jadi secara tak langsung kita sebenarnya dah dapat publish sebuah artikel dalam buku. Menarik kan? Jadi macam dah ada satu benda yang something from our own. Benda yang kita buat sendiri yang dah keluar pun. Benda tu sangat bagus dan interviewer pun banyak tengok benda tu juga sebab selain daripada kita dapat keluarkan something dari kita sendiri, kita juga dapat skills yang lain, contohnya copywriting skill, writing skills, English or Malay language skills sebab menulis ni perlukan skills juga tau dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Dan yang kelima, yang terakhir sekali, bukan semua orang boleh buat lah. Sebab bila belajar dekat universiti sama ada diploma ke degree ke apa, memerlukan banyak pengorbanan lah. Perlu fokus dan sebagainya kan. Jadi ada orang tak boleh buat benda yang kelima. Yang kelima ni ialah buat buat side hustle. Contohnya buat income lah. Ramai orang sekarang ni dah buat income pendapatan sampingan lah. Contoh macam yang buat Mary Kay, yang buat Haida, yang buat apa lagi? Yang buat pendapatan sampingan lah. Macam buat dropship je kan. Dropship ni macam kita jual barang orang. Macam tak perlu simpan barang pun. Cuma just promote. Lepas tu ambil nama dan juga alamat customer. Lepas tu hantar. Kalau macam tu senang kan. Tak perlu pegang barang. Tak perlu guna modal. Bila jadi dropship ni salah satu kemahiran yang kita dah asah ialah sales skills ataupun sales skills lah, kemahiran menjual. Kemahiran menjual ni banyak dicari oleh syarikat-syarikat zaman sekarang. Bukan saja sales skill tapi kita ada juga marketing skills. Bila kita nak pasarkan, nak promote kan kita punya barang tu, mesti kita kena promote dekat social media. Dalam secara tak langsung kita dah dapat marketing skill dan juga sales skills kat situ. Dan satu lagi skill yang kita dapat ialah customer relation skill. Mesti kita nak kena bercakap dengan pelanggan kan. Nak kena pandai tackle pelanggan kita. Selain daripada buat pekerjaan macam yang jual-jual tu, kalau korang tak minat yang jual-jual, korang kena buat yang jenis perkhidmatan. Contohnya, boleh buat video editing, poster editing, benda-benda yang macam tu. Contoh macam saya, masa saya belajar di universiti, saya ada buat juga side income, which is saya buat video editing, poster editing untuk tambahkan pendapatan lah. Dalam masa yang sama, semestinya kemahiran untuk membuat video, kemahiran untuk mengedit tu bertambah banyak. Secara tak langsung, bila kita dah habis belajar dekat universiti, kita bukan sahaja mendapat kelulusan akademik, tetapi dekat resume kita tu, kita dah boleh tambah pengalaman-pengalaman yang kita dah buat tadi. Contohnya daripada persatuan tu. Contohlah jadi setiausaha. Setiausaha kena berurusan dengan VIP ke, contohnya menulis surat kepada VIP, handle event. Seterusnya bila buat side income dah pandai sales, pandai marketing. Lepas tu seterusnya bila buat video editing, poster editing, ada kemahiran editing lah. Lepas tu seterusnya macam join banyak-banyak kelab apa semua tu kan. Secara tak langsung ada leadership skill. Benda ni sangat berguna untuk masukkan dalam kita punya resume. Jadi macam sekarang kita sebagai fresh graduate bukanlah sekarang dikatakan tak berpengalaman lagi. Kiranya memang kita dah ada pengalaman sekarang ni. Walaupun fresh graduate lah. Walaupun fresh graduate dah ada pengalaman. Ni adalah salah satu cara yang sangat bagus untuk pastikan kita fresh graduate yang ada pengalaman. Itu caranya. Jadi hari pun dah nak hujan. Kita akan akhiri video ni. Okay, sebelum saya akhiri video ni, nak tanya dulu korang sekarang ni yang tengah tengok ni pelajar universiti ke siapa korang? Boleh komen dekat ruangan komen kat bawah untuk saya tahu siapa korang. Lepas tu korang dah lama ke tengok video YouTube dekat channel akak? Okay. Lepas tu itu kot. Itu saja kot. Lepas tu next saya akan menceritakan tentang apa yang saya buat di universiti. Kan sekarang saya ceritakan secara general. Mesti korang fikir macam
dia ni pandai cakap je. Dia dekat universiti dia buat apa je? Buat ke benda-benda yang dia cakap ni? Jadi untuk tu kita akan cakap pasal tu dalam video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.